Rasuah, jenayah keji dan hina di mata masyarakat. Pelaku rasuah turut dilaknati oleh agama Islam dan agama lain juga. Rasuah, tumbuk rusuk, makan suap boleh memberi kesan buruk kepada keluarga, negara dan menjejas kestabilan serta keselamatan sesebuah negara. Tidak ada negara dalam dunia ini membenarkan rasuah. Sama ada kecil atau besar, penerima dan pemberi rasuah selain dihukum mengikut undang-undang tetapi dicemuh, disisihkan masyarakat. Di Malaysia, tugas atau tanggungjawab memerangi dan membanteras rasuah terletak di bahu Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia atau SPRM. Agensi bebas yang kini sudah berusia 50 tahun. Tentulah sepanjang tempoh yang panjang itu, pelbagai pahit getih dan kisah dilalui SPRM. Dan sempena Jubli Emas 50 tahun penubuhan agensi itu yang menerapkan slogan sehati sejiwa memerangi rasuah. Analisis minggu ini mengupas keberkesanan SPRM memerangi rasuah. Dan saya, Dilaila Kadir, salam satu negara sehati sejiwa. Kes terbesar yang pernah dibongkar SPRM ialah rampasan 114.5 juta ringgit daripada dua pegawai kanan sebuah agensi kerajaan di Sabah tidak lama dahulu. Kes berkenaan membabitkan projek infrastruktur bernilai 3.3 bilion ringgit. Kes itu menarik perhatian umum apabila media menyiarkan laporan penemuan wang tunai berjuta-juta ringgit di almari, gobok dan disorok di pejabat peti besi di bank. Selain melibatkan rasuah yang besar jumlahnya, siasatan SPRM mendedahkan pegawai berkenaan memonopoli kesemua projek itu dan diserahkan kepada adik-beradik. Mereka disiasat mengikut Seksyen 17 Akta SPRM. Kes itu jelas menunjukkan kuasa mutlak yang diberikan kepada pegawai kerajaan mendedahkan mereka kepada salah guna kuasa dan ke kancah rasuah. Persepsi masyarakat di samping mengagumi kejayaan SPRM turut mempersoalkan kelewatan atau tiada tindakan susulan yang menyebabkan terhakis kepercayaan terhadap agensi itu. Saya kira kini jika dibandingkan daripada dulu sudah ada kepercayaan ya. Cuma masalah di Malaysia ini SPRM kurang dapat daripada sokongan masyarakat. Ia amat berbeza jika kita bandingkan dengan KPK, iaitu agensi penguatkuasa di Indonesia. Yang mana KPK ini mereka mendapat sokongan daripada rakyat. Itu sebabnya di Malaysia ni kita tidak ada pilihan kecuali kita terpaksa juga memberi sokongan kepada SPRM dengan memberi maklumat-maklumat yang baik dan juga memberi sokongan-sokongan supaya mereka ini dapat menjalankan tugas dengan baik. Menurut statistik SPRM, sehingga Ogos 2016, 69 pejabat awam ditangkap kerana rasuah, 6 daripadanya pengurusan dan profesional, 17 tangkapan sektor swasta dan 14 orang awam. Hingga Ogos 2017 lalu, 103 orang ditangkap, 69 daripadanya penjawat awam. 6 pengurusan termasuk seorang ketua setiausaha sebuah kementerian. Masyarakat telah salah faham ya, mengenai tindakan yang dilakukan oleh SPRM. Terutama sekali apabila mereka menangkap kes-kes jerum, kes-kes besar ya, iaitu kaki tangan kerajaan, KSU ditangkap, GLC, CEO dia, chairman ditangkap, bahkan juga orang-orang yang biasa yang berprofil tinggi juga ditangkap. Tetapi berbalik kepada kes-kes seperti di Sabah ya, kita dapati bahawa banyak orang tak tahu yang SPRM telah mendakwa, iaitu 2 orang telah didakwa dan mereka ini didakwa di bawah akta money laundering. Dan ini merupakan satu tindakan dan strategi yang diambil oleh SPRM sebab mereka tidak boleh mendakwa dari segi kes rasuah sebab terlalu banyak sangat duit ada, emas ada, barang-barang ada. Jadi setiap kes tu ia diberi oleh banyak orang. Jadi kalau kita nak mendakwa dari segi rasuah, maka kita kena buat kes tu banyak kes dan banyak orang. Jadi mereka ambil jalan mudah, tetapi undang-undang telah ada. Mereka ambil undang-undang di bawah akta money laundering, anti money laundering. Jadi akta ini akan memberi kuasa dan juga memberi peluang kepada SPRM untuk
menangkap dan juga mendakwa seseorang yang melakukan rasuah. Kini sekurang-kurangnya kita patut berterima kasih kerana kita telah ada undang-undang anti money laundering, pemindahan wang haram ya. Maknanya dari segi anti money laundering masih kita boleh lagi tangkap, dan juga seseorang itu walaupun kita tak dakwa di bawah Akta Pencegahan Rasuah, tetapi kita ada lagi satu akta, iaitu anti money laundering. Datuk Akbar menjelaskan akta itu merupakan satu undang-undang yang baik bagi menyita wang rasuah atau wang haram. Hukuman di bawah Akta Rasuah SPRM hanyalah 20 tahun penjara, denda RM10,000 atau 5 kali nilai suapan. Sebelum akta itu dipinda, katanya Akta 1967 hukumannya adalah mandatori 14 hari penjara, 20 tahun atau RM10,000 atau 5 kali nilai suapan. Rasuah merupakan satu jenayah yang sukar dibendung, dan ia merupakan satu jenayah yang untuk mendapatkan bukti dan untuk buktikan di mahkamah adalah begitu sukar sekali. Dan selalunya kita kena faham bahawa kebanyakan daripada pesalah-pesalah rasuah ni adalah terdiri daripada orang-orang ada duit. Apabila orang ada duit ini, maka sudah tentu mereka akan memilih peguam-peguam terbaik. Selalunya peguam-peguam terbaik ini akan menggunakan dari segi teknikal untuk buang kes. Jadi itulah. Tapi jika dikatakan bahawa rasuah ini kita tidak ada, maknanya SPRM tidak ada tangkapan terhadap pemberi, saya rasa salah. Kadang-kadang SPRM ada juga mengadakan operasi dan juga mereka menangkap pemberi. Cuma dalam sistem kita ni, apabila kita mendakwa seseorang, kita perlukan saksi. Maknanya kita tidak boleh menangkap ataupun mendakwa kedua-dua, iaitu pemberi dan penerima. Jadi selalunya pada dasarnya, pada kebiasaannya, SPRM akan memberi keutamaan kepada sesiapa saja yang datang untuk melapor. Jadi siapa yang melapor itu akan menjadi saksi, dan orang yang ditangkap tu maka akan jadi orang kena tuduh lah. Akta SPRM 2009, Akta 694 mengklasifikasikan kesalahan rasuah. M 2009, Akta 694 mengklasifikasikan kesalahan rasuah iaitu meminta, menerima rasuah. Seksyen 16 dan 17(a) Akta SPRM 2009, menawar, memberi suapan. Seksyen 17(b) Akta SPRM 2009, mengemukakan tuntutan palsu. Seksyen 18 Akta SPRM 2000, menggunakan jawatan, kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Seksyen 23 Akta SPRM 2009, gagal melapor pemberian, janji atau tawaran rasuah juga satu kesalahan yang boleh dihukum 10 tahun penjara. Ramai tidak mengetahui pemberi maklumat jenayah rasuah dilindungi oleh undang-undang, iaitu Seksyen 65 Akta SPRM. Manakala saksi pula dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Salah satu daripada masalah yang besar yang dihadapi oleh SPRM ni kerana adalah penerima itu tidak mahu melapor kepada SPRM. Sedangkan kalau kita kerajaan adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 25 jika sekiranya kita tidak melapor. Jadi itu sebabnya saya dapati kini SPRM saya dengar akan mendakwa bukan saja apabila kita menerima, bahkan juga dia akan dituduh kerana tidak melapor. SPRM kini sudah menjangkau usia emas. Apakah persepsi umum terhadap agensi itu? Mampukah ia mendidik masyarakat terhadap jenayah rasuah? SPRM dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah atau BPR. Ketika itu ia amat digeruni, terutama dalam kalangan ahli politik. Ada yang disumbat dalam penjara kerana sabit kesalahan rasuah. Soalnya, kenapa kini ia tidak digeruni lagi? Adakah akta yang ada ketika ini tidak cukup dan menggerunkan pelaku rasuah? Tapi sistem yang ada ni adalah baik sebab kita ada check and balance. Maknanya pendakwaan dilakukan oleh peguam negara, siasatan dilakukan SPRM. Ada check and balance, separation of power. Sistem tu bagus. Cuma kadang-kadang manusia ni, handler ni ada kelemahan. Itu yang menyebabkan sistem tak berapa baik. Jadi handler mesti tak.
Kalau handler tu ada integriti, maka kita boleh menyelesaikan banyak masalah rasuah di negara. Datuk Akbar yang merupakan aktivis rasuah yang disegani mahu SPRM mengkaji semula hukuman ke atas pesalah rasuah dengan penalti lebih berat agar masyarakat gerun dengan jenayah hina itu dan menghindarinya. Barangkali hukuman sebat patut dikenakan kepada pelaku rasuah. Kalau di China, pemerintah negara itu mengenakan hukuman mati, Malaysia memadai hukuman sebat di samping penjara dan denda. Harta pesalah juga dirampas serta-merta. Rasuah wajar dilihat sebagai jenayah yang menggerunkan. Untuk kita memastikan bahawa masyarakat ni berperhati dengan kita, bahkan dengan negara, kita kena memastikan bahawa hukuman itu setimpal. Ini bermakna mahkamah juga hendaklah memastikan bahawa oleh kerana kita ada peruntukan undang-undang walaupun yang terbaru ini di antara sehari hingga 20 tahun, hendaklah kita memastikan bahawa pesalah-pesalah rasuah ini dipenjarakan dengan lebih maksimal, kerana bukan saja ia melibatkan wang masyarakat, bahkan wang ini adalah wang untuk orang ramai. Apapun, SPRM harus kekal sebagai sebuah badan bebas menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh integriti dan tidak memilih bulu. Memahami tugas SPRM tentulah dapat menghapuskan sebarang prasangka terhadap agensi itu yang diwujudkan pada 2009 menggantikan Badan Pencegah Rasuah BPR dengan matlamat meningkatkan keberkesanan kecekapan dalam usaha mencegah rasuah. SPRM menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip bebas, telus dan profesional. Tindakan pihak tertentu memperlekeh kuasa dan tugas SPRM tidak boleh dibiarkan bagi memelihara integriti agensi itu dan kepercayaan masyarakat. Saya dan bersama SPRM menggesa kerajaan untuk mengisytiharkan rasuah dan salah guna kuasa ini sebagai musuh nombor satu negara. Karena bagi saya, bagi kami di SPRM melihat bahawa tidak ada suatu sektor pun di dalam negara ini yang terlepas daripada isu-isu rasuah dan salah guna kuasa. Banyak masalah-masalah negara kita pada waktu ini adalah hasil daripada rasuah dan salah guna kuasa. Jadi ini yang sepatutnya dijadikan, negara harus melihat perkara ini sebagai suatu yang begitu serius dan memandangnya ia sebagai satu musuh kepada negara. Sehati sejiwa memerangi rasuah. Rasuah boleh dibendung dan dibanteras jika masyarakat mempunyai keyakinan dan integriti yang tinggi terhadap SPRM. Ikrar rasuah yang menjadi pendekatan SPRM belum cukup bagi menyedarkan masyarakat tentang jenayah rasuah. Pendekatan lebih menyeluruh termasuk melalui media sosial mungkin boleh diambil dalam usaha mendekatkan masyarakat terhadap SPRM sebagai agensi berwibawa dalam pencegahan rasuah. Tak kenal maka tak cinta. Sekian analisis, selamat menyambut Jubli Emas. Salam satu negara, sehati sejiwa.